Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali untuk hari ini Bijak Wang bersama dengan Dr. Niki Syuhada. Saya Nazra Noran dan hari ini Dr. Niki bukan saja keseorangan, kita ada Puan Syuhada di studio, juga perunding keuangan yang bersama dengan Dr. Niki. Kita akan membincangkan Bijak Wang, apa yang bijak hari ini. Kita tanya sendiri bersama dengan Dr. Niki Syuhada. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam ceria. Alhamdulillah. Kita masih di Januari lagi tahun 2014. Dan kebanyakan kita dah pastinya dapat merasakan kelainan lah pada tahun ini ya. Dan pastinya apa saja yang berlaku di sekitar kita, kita perlu mengambil langkah yang pantas. Apa orang kata? Action create results. Fast action create faster results. Jadi tindakan kita yang cepat akan menghasilkan hasil yang cepat dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh melengah-lengah bertunggu-tunggu lagi, kerana pastinya kita perlu berubah dengan cepat sekali. Betul tu. Dan apa yang kita nak ubah, apa yang patut kita lakukan dalam Bijak Wang hari ini, masih lagi mood tahun baru ni, perancangan ataupun persediaan. Jadi topik kita hari ini Dr. Niki, apa yang kita nak tekankan? Ya, hari ini ialah kita nak bincang-bincang dan perkatakan tentang persediaan iaitu persediaan diri kita, mental kita, jiwa kita, mind, body and spirit lah kita kata. Semuanya kena bergabung untuk menangani masalah ekonomi semasa kita yang kita hadapi. Di Bloomberg jika kita baca dia telah membuat perhatian untuk tahun ini, di mana orang-orang Malaysia dia kata telah pun mula berjimat cermat untuk make sure lah kita punya perbelanjaan tu ngam. Baguslah jika kita dah mula membuat action yang cepat, tindakan yang cepat untuk make sure perbelanjaan kita itu sesuai dan sempurna untuk kita dan keluarga kita. Baik, dan hari ini sebenarnya topik yang kita nak bincangkan dan kita angkat mengenai ekonomi dan juga persediaan sebagai pengguna. Jadi boleh hubungi kami di sini 03-26927939 sekiranya ada sebarang soalan nak nyatakan, dan juga menerusi laman Facebook kami dengan carian bernama Radio 24. Okey. Baik, Dr. Niki, kita juga bersama dengan seorang lagi teman, seorang perunding kewangan bersama kumpulan Dr. Niki, iaitu Puan Syuhada. Assalamualaikum Puan Syuhada. Waalaikumsalam. Ini dia Puan Syuhada hadir sebagai untuk berkongsi juga tentang pengalaman dan juga berkenaan dengan topik kita hari ini berkenaan ekonomi dan persediaan sebagai pengguna. Dari mata kaca dan juga pandangan Puan Syuhada sendiri mengenai situasi ini. Okey. Saya suka untuk membacakan satu statistik yang dibuat oleh kumpulan wang simpanan pekerja, iaitu pada tahun 2008, ahli yang berusia 54 tahun memiliki purata simpanan sebanyak RM132,539 sahaja. So ini adalah sebenarnya satu jumlah yang amat kecil jika kita nak bandingkan dengan tempoh orang kata persaraan kita. Sebab rata-rata rakyat Malaysia alhamdulillah dengan kemajuan teknologi perubatan dan sebagainya, ramai di antara kita yang hidup melebihi sehingga umur 75 tahun dan 80 tahun. Jadi kita bayangkanlah kalau orang tu habis bekerja, stop bekerja umur 55 tahun, tapi hanya ada dalam 132,000, tak cukup. Memang tak cukup. So ini memang realiti yang terpaksa kita hadapi sekarang. Dan Dr. Niki, realitinya dalam kehidupan kita ini, berapa seharusnya kita harus ada dalam simpanan kita untuk kita dah bersara dan hidup dalam tempoh usia panjang itu? Sebenar-benarnya lah, kalau saya nak nyatakan di sini, mungkin jumlah itu terasa seperti besar, tapi sebenar-benarnya untuk kita bersara dan menampung kehidupan kita 30 tahun selepas bersara, 35 tahun selepas bersara, jumlah itu mestilah mencapai RM1 juta. Itu sebab saya cakap, bila saya cakap macam tu, memang orang akan kata wah banyak sangat. Tetapi ingat, kita nak bersara bukan sekarang, kita nak bersara lagi 10 tahun, 20 tahun. Dia masih inflasi. Nilai 1 juta nilai 1 juta itu tidak akan membawa banyak
kepada kita kerana nilai itu adalah nilai inflasi ya. Hari ini kita rasa RM1 itu boleh tahan banyaknya. 20 tahun dulu kita rasa RM1 itu sangat banyak. Dan beberapa tahun lagi akan datang kita akan cakap RM1 itu tidak cukup ya. Kerana kesan inflasi. Dan Malaysia sekarang ini kita merasakan sedikit keperitan. Kerana apa? Malaysia kita mengarah ke arah market based pricing. Maksudnya inilah sebenar-benarnya harga. Ya. Sebelum ini kita telah dijaga, okey, kita telah diberi subsidi. Ya, jadi kita tidak tahu sebenarnya nilai itu berapa kerana kita tidak ada market based pricing. Ini bukan harga dagangan yang sebenarnya. Di mana di negara jiran contohnya Singapura dan Thailand yang tidak mempunyai sistem subsidi seperti kita yang selama-lama ini selepas kita merdeka mempunyai sistem subsidi seperti kita. Mereka mempunyai market based pricing. Jadi dalam tahun-tahun yang telah berlalu ini pasti akan tiba harinya yang kita tidak dapat lagi membendung harga dengan dijagai oleh subsidi ya, kerana subsidi akan membebankan kerajaan dan juga apabila kita mengarah ke negara maju tahun 2020 subsidi itu tidak akan boleh menampung ekonomi kita untuk jangka masa panjang selepas ini. Jadi hari ini kita harus mempersediakan diri kita untuk mengatakan memang kita tidak boleh lagi bergantung kepada subsidi. Dia umpamanya macam ni Ji, mana kalau kita lihat ya dalam kita nak mendepani negara maju pada tahun 2020, kita sebenarnya pun harus melangkah maju sama. Tidak hanya kerana kita rasa macam terbeban sebab kita nak sama maju ni kan. Correct. Jadi banyak perkara yang perlu kita bersedia. Macam kalau kita lihat sekarang ni dia kata 1 juta tu jumlah yang sangat banyak. Tapi kalau diikutkan dalam tempoh 5 ke 10 tahun lagi dia akan menjadi separuh. Betul. Okey. Baik, ia memberi satu tamparan hebat kepada mereka yang golongan sederhana mungkin yang tak terfikir langsung dengan angka jutaan itu. Jadi bagaimana agaknya persediaan mereka sebagai seorang pengguna? Mungkin kita dimanjakan dengan subsidi. Sebelum ini apa yang patut kita lakukan, Dr. Niki? Jika rata-rata definitely nombor 1 adalah very wise on spending money. Maksudnya sangat bijak dalam penggunaan dan pengurusan kewangan kita sendiri. Itu nombor 1 yang kita perlu bersedia hari ini. Contohnya ada interview ini dibuat oleh Bloomberg dengan Encik Ng Wei Kiong, seorang jurutera ya, mempunyai 2 orang anak umur 5 dan 3 tahun, dan dia Encik Ng Wei Kiong sendiri berkatakan anak-anak dia terpaksa kurangkan permainan, kurangkan toys ya, tak boleh lagi selalu sangat bercuti ya, tidak boleh ada kereta yang baru, jagai kereta yang ada itu. Mentality di mana tukar kereta baru setiap 5 tahun dan sebagainya itu mungkin dah kena ketepikan dah. Itu kita kena sendiri buat decision, buat keputusan yang kita kena hadapi ya, masalah ekonomi kita jika kita tidak cari suatu income yang baru, satu pendapatan lain. Jika kita masih dekat situ, tahap itu, jadi nombor 1-nya adalah memang kita kena sacrifice ya. Macam kata kalau orang itu sakit, dia mesti makan ubat. Ubat itu kalau kanak-kanak menangis-nangis tidak mahu makan ubat itu. Tetapi kita tahu ubat itulah yang penting untuk kesihatan dia. Begitu juga dengan negara kita. Sekarang ini kita umpamakan negara kita sedang mengambil langkah-langkah untuk membaiki ekonomi jangka masa panjang. Jadi seperti dia tengah ambil ubat. Bila dia tengah ambil ubat memanglah pahit ya, kalau injection tu sakit ya dan sebagainya ya. Jadi inilah sekarang ni yang terjadi adalah kita sedang berpindah, transform daripada sistem subsidi yang banyak sangat kepada pengurangan subsidi, dan seterusnya kita akan menuju ke arah market based pricing. Maksudnya yang itulah demand and supply, banyak itulah yang kita dapat petrol, kita dapat makanan, banyak tu kena bayar, tak ada subsidi lagi ke hadapan in the future sehingga kita sampai 2020. Wow, ini hakikat yang kita kena terima. Dan kita tidak boleh menyalahkan sesiapa kerana
negara hanya ada 2 jalan je. Jalan dia punya target Nak jadi negara mundur atau nak jadi negara maju. Jadi kalau kita memilih untuk menjadi negara yang maju, mesti tak ada orang yang nak negara mundur, kerana negara mundur lagi banyak implikasi dia kepada kita semua. Jadi kita terpaksa memilih untuk menjadi negara yang maju. Dan jika menjadi negara maju, inilah ubat yang kita kena telan. Okey. Dan sebagai pengguna, kita tidak akan tersepit jika kita mengiyakan benda ini kepada diri kita, menyatakan pada diri kita kita sedang bersedia. Ya, dan langkah yang kita perlu buat adalah dengan pertama sekali menguruskan hal rumah tangga kita, menguruskan kewangan kita, menghilangkan apa saja bentuk pembaziran, ya, menghilangkan apa saja bentuk perbelanjaan yang berlebihan. Baik, 0326927939 anda boleh bersama kami, bersama Dr. Niki Syuhada dan juga Puan Syuhaida di studio, bercakap tentang ekonomi persediaan kita sebagai pengguna. Saya nak kaitkan juga dengan hubungan kekeluargaan, Puan Syuhaida. Mungkin ramai yang kata, okey, kita kena bersedia, kita kena bekerja keras, bekerja, keluarga entah ke mana. Jadi bagaimana kita nak seimbangkan antara tuntutan tekanan ekonomi sekarang dan juga kekeluargaan? Okay. Orang selalu cakap lah, family come first. Okay, duit boleh dicari tapi kebahagiaan keluarga tu tak ada tolok gantinya. Memang betul, saya sendiri bersetuju kerana saya juga berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak yang masih kecil. Okay, jadi saya rasa yang paling penting adalah macam mana kita nak manage masa kita yang sama 24 jam sehari. Pada pagi kita bangun sampai malam sebelum kita masuk tidur. Okay, of course kalau mereka yang bekerja makan gaji, memang time tu agak fix lah. Mungkin daripada pukul 9 hingga pukul 6 petang. Maknanya kalau itu tempoh yang perlu bekerja, memang itu perlu bekerja. Okay? Family pula, apa yang kita boleh buat adalah dalam seminggu kita patut rangkakan satu jadual. Okay. Dan kita bagi tahu pada pasangan kita dan anak-anak kita dan keluarga kita, hari apa adalah hari untuk bersama keluarga. Hari apa yang perlu ada dalam seminggu atau sebulan, yang kita panggil hari bajet. Hari bajet ini adalah hari di mana semua ahli keluarga duduk dan sama-sama tunjukkan dan sama-sama detailkan expenses, perbelanjaan yang diperlukan setiap bulan atau setiap minggu. Jadi ini untuk memberitahu seluruh keluarga kita bahawa ini income yang kita dapat dan ini adalah expenses kita dan berapa lebihan. Sekiranya ada lebihan, sekiranya defisit, tidak ada lebihan, bermakna ketua keluarga ini harus membuat sesuatu untuk perbelanjaan keluarga. Mungkin alternatif yang dicadangkan adalah untuk menggunakan kepakaran yang ada. Macam sekarang ni ramai orang, bila saya tengok dalam Facebook saya, ramai orang yang dah start menjual barang-barang secara online. Ada juga yang buat part time. Contoh, mungkin full time-nya menjadi cikgu, part time-nya dia mengajar tuition. Okay? Dan kalau yang suri rumah sekarang, yang saya tengok trend, ada juga yang dah start mengambil anak-anak jiran untuk jaga. So itulah caranya untuk menambahkan pendapatan keluarga. Jadi guna kepakaran yang ada lah, betul. kebolehan kita sendiri. Kita nak sambung lagi bijak wang dengan tajuk ekonomi dan persediaan sebagai pengguna. Anda boleh terus respon bersama kami 0326927939 bersama dengan Dr. Niki Syuhada dan juga Puan Syuhaida di studio. Terus bersama kami selepas ini 5 Utama. Ekonomi dan persediaan sebagai pengguna. Anda boleh bersama kami dalam Bijak Wang 0326927939. Saya nak baca komen dari rakan Facebook Dr. Niki, Daus Rafinggi. Dia kata rakyat sangat dimanjakan dengan subsidi. Bila subsidi dikurangkan, mulalah memberontak. Dan dengan erti kata lain, rakyat Malaysia takut makan ubat. Ya, Pahit, betul kan? ya. Memang pahit, kita tahu ya. Dan juga kan, jika anda kesorangan, anda rasa anda seorang saja yang melalui ini, biarlah saya jelaskan, kita sama-sama melaluinya. Jadi ada penulisan ini yang kita kenali sebagai kelas sandwich. Yang mereka yang dalam kelas sandwich, sila bersedia untuk mendengar siapakah dalam kelas sandwich. Jadi kita ada sandwich kan, tahu kan, macam inti kat tengah, roti kat atas dengan bawah kan. Jadi ada 3 kelas kat situ lah. Kelas yang tengah itu, yang kelas tengah pertengahan, dia panggil middle income group ya. Mungkin dalam sekitar RM3,000 sebulan, dia punya gaji seisi rumah ya, pendapatan seisi rumah sekitar RM3,000 ya, sehingga lebih kurang RM5,000 ya. Ini kita panggil kelas pertengahan sewaktu ini di Malaysia.
Ya. RM3,000 hingga RM5,000 sebulan. Dan mereka adalah 27.8% dalam negara kita. Kelas pertengahan ini. Ya. Kita ada 30 juta orang di Malaysia. Dan 30% lebih kurang lah 27.8% merupakan mereka dalam kelas pertengahan. RM3,000 hingga RM5,000. Kemudian kita ada kelas di bawah itu. Di bawah kelas pertengahan, iaitu kelas di bawah ya. 39%. Maknanya nak dekat 40% orang di bawah bracket tersebut. Di mana income mereka, pendapatan mereka itu kurang daripada RM3,000. Itu adalah 40%. Ya. Dan kelas yang lebih tinggi di atas itu adalah yang selebihnya lah dalam 33.6%. Jadi yang 40% kat bawah ni tidak terasa sangat inflation pressure kerana banyak pertolongan daripada berbagai organisasi. Ya, seperti organisasi zakat, orang nak menderma pun pergi dahulu kepada kelas yang terbawah sekali ya, pendapatan yang terbawah. Mereka dibela lah. Ya, banyak tempat mereka tak cukup untuk anak sekolah, ada tempatnya ya. Banyak pembelaan berlaku ya. Tetapi yang di tengah ini, yang di tengah tidak ada proper place lah. Makna nak kata kita nak bagi hadiah ke sedekah pun you okay kan. Dia tidak termasuk dalam bracket-bracket yang untuk mendapat pertolongan dan bantuan ya. Jadi yang atas tu pula dia mungkin tak terasa sangat inflasi. Dia rasa tapi tidak mencengkam, tidak seperit golongan yang berada di pertengahan. Jadi jika kita berada di golongan pertengahan, kita bukan kesorangan. Sebab apa ada lebih kurang 30% kita di Malaysia ini yang menghadapi perkara ini. Jadi kita kena sensible, kita kena berfikir dengan logik dan kita kena berfikir dengan penuh tanggungjawab, mengetahui bahawasanya kita mesti bersedia, kita mesti melalui keperluan tersebut sewaktu hari ini dan kita mesti melangkah untuk menambahkan pendapatan kita seiring dengan inflasi-inflasi akan datang. Sebab jika tahun ini kita berasa begini dan kita buat tak tahu, kita buat hanya protes dalaman atau kita protes dekat sikit-sikit sebanyak, tidak akan membantu kita pada masa hadapan. Jadi kita perlu tingkatkan jaya diri, tambah skill, dapatkan pendapatan yang lain, keluar daripada bracket tersebut kerana kita mesti tahu sekarang kita berada dalam bracket tersebut. Ya. Yang itulah yang saya ingin terangkan kepada pendengar. Jika kita berada dalam bracket tersebut, kita boleh keluar dari bracket tersebut, atau jika kita berada di bracket, kita masih boleh selesa bertenang jika kita rasional dengan penggunaan dan perbelanjaan kita. Okey, Dr. Niki, kita terima pemanggil bersama dengan Cik Harun di talian. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Cik Harun. Saya pun baru buka radio dan saya dengar menarik topik ni. Ya, Cik Harun. Saya mungkin golongan yang tengah tu lah. Ya, yang dia sekarang dah panggil sandwich ya, inti sandwich. Ya. Okey, actually sebenarnya kalau ikutkan memang betul rasa lah perit dia. Betul. Tapi macam saya dan sahabat-sahabat lain mungkin ada, dia dalam Islam tu dia persediaan 7 musim kemarau kan? Betul, Cik Harun. So saya suka guna benda tu sebab saya simpan banyak tempat. Ya. So bila berlaku macam ni, saya korek adalah sikit duitnya beberapa. So maksudnya kita tak rasa. So apa yang saya lihat budak-budak muda ni, bila kita lepak minum sama dengan dia orang kan, saya kata dengan dia orang, you all kena simpan banyak duit. Sebab saya tengok dia berhabis kat kereta banyak. Ya. Itu tidak rasional tidak rasional mengikut emosi. Saya katakan dengan dia orang, saya kata you all ni tak fikir ke nak kahwin, tak fikir nak ada family, nak ada tanggungjawab sebagainya. Memang betul dia kata apa, lah bang, kita beli kereta nampaklah kita belanja. You belanja apa benda? Saya kata je jangan fikir sekarang you tak rasa. Ya. Saya katakan dia orang, you all kena simpan banyak. Macam saya sekarang ni yang saya buat, saya tak katalah saya bagus dari segi kewangan. Cuma apa yang saya kata, orang semua bising pasal harga naik, saya alhamdulillah. Saya isi minyak pun, saya isi minyak 97. Betul.
Maksudnya kita ada 7 years yang akan datang ni kita dah bersedia. Betul. So, yang satu yang saya nak tanya dengan Puan, Ya. saya nak minta Puan respon. Kenapa orang, especially saya minta maaf cakap orang Melayu, dia terlalu rigid sangat bila sebut pasal takaful, simpanan, ASB, Macam tak suka, ya? Public mutual. Sebab saya pun ada buat, bila kita kerja overtime, kita kerja lebih daripada kita nakkan sesuatu benda kita kena kerja. Ya. So bila saya kerja, saya buat macam part time lah, jadi essay lah sebagainya. Walaupun saya ada kerja tetap, Ya. tapi orang yang bukan Melayu ni, dia macam kata nanti dululah. Padahal sebenarnya itu simpanan tau, saya kata kat dia. You ambil insurans bukan untuk you guna duit keluar bulan-bulan. You simpan untuk 20 tahun akan datang. Betul. Jangan tapi lihat sebagai benda tu perbelanjaan. Sebab ramai kawan-kawan saya yang berusia jadi guard, malu teksi. Ya. Saya kata sampai bila you nak bekerja kan? Betul. Tengah muda ni yang you kena buat benda-benda simpan ni. Betul. Tapi itulah orang Cina India dia absorb benda tu, dia contact balik. Tapi yang Melayu ni dalam 20 tu satu pun belum tentu contact balik. Betul. So saya nak Puan respon, kenapa orang Melayu tu sikap tu Ya. tak nak simpan untuk akan datang. Betul. Itu Ya. saya mohon Puan respon lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul Cik Harun, dan saya amat gembira mempunyai seorang pendengar seperti Cik Harun yang peka terhadap masa hadapan, ya. 7 tahun kemungkinan ni. Tu dia. Kita akan melalui keperitan ini, ya. Jika kita tidak respon hari ini, buat macam tak tahu, asyik marah-marah, 7 tahun lagi akan datang lagi, ya. Kalau kita betul-betul melaksanakan penyimpanan, pengurusan kewangan bijak, InsyaAllah 7 tahun itu nanti datang kita bersedia mempunyai persediaan dari segi mind, body and soul, ya. Okey, saya nak respon kenapa orang Melayu bila kawan telefon nak suruh masuk takaful terus tak nak berkawan dah. Dah tak nak kawan dah ni. Dia tak angkat telefon cuba dah. cuba nak ambil duit saya. Nak makan komisen. Lari. Nak makan komisen, nak ambil duit saya. Lari. Ini kawan tak baik. Kawan nak cuba buat berniaga dengan kita. Bukan kawan sejati, kata dia. Nampak dia jauh dah lari dah. Sepatutnya kawan sejatilah yang telefon hari-hari bila nak invest, bila nak masuk takaful, bila nak buat wasiat, bila. Sebab itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi Cik Harun dia kata dia rasa heran kenapa orang yang bukan Melayu, mereka sangat respon. Mereka sangat suka apabila kawan datang nak tunjuk, ini boleh buat duit, ini boleh simpan lagi, ini insurans, takaful. Dia orang suka. Kenapa? Rata-rata lah, ya. Ini orang kata blanket lah, bukan kata ini ke general. Ya, General, pengalaman ya. Cik Harun sendiri Pengalaman Cik Harun, dan saya rasa pendengar-pendengar yang lain juga. Okey, senang je Cik Harun, kerana pertamanya ialah kita tidak mempunyai awareness. Kita tidak diberi pendedahan kewangan dari kecil, berbanding kepada bangsa-bangsa lain yang rata-ratanya adalah peniaga. Ya, dari kecil mereka berniaga, melihat ibu bapa berniaga, datuk moyang berniaga. Jadi orang yang berniaga sinonim dengan pelaburan. Ya, kerana hidup mereka hari-hari juga adalah pelaburan. Buka kedai tak tentu orang nak masuk. Mereka boleh tak gentar, ya, apabila buka kedai. Kita tak tahu lagi hari ni. Memang kita anggap hari tu rezeki memang datang daripada Allah sahaja. Kita tak sure nak dapat ke tak hari ni pendapatan. Jadi mereka dah biasa dengan melabur ini. Perniagaan adalah satu pelaburan. Jadi apabila dah mula buka kedai, berniaga, berlabur, jadi tak susahlah untuk nak memiliki pelaburan-pelaburan yang lain, ya. Tetapi untuk bangsa kita, bangsa Melayu, selalunya dari dulu, selepas kita merdeka, kita dihantar ke luar negara. Antara perkara yang kita baguslah kerajaan menghantar kita, education kita lebih tinggi. Bila balik, kita ramai yang makan gaji dan mempunyai, ya, kerjaya yang besar, berpangkat. Jadi kita biasa gaji masuk tiap-tiap bulan. Anak-anak juga melihat begitu. Ayah memang ada gaji, ibu memang ada gaji. Jadi security itu sangat penting bagi bangsa kita. Mereka tidak biasa, hari ni siapa nak beli barang? Apa aku kena buat nak bagi barang terjual? Kita belum banyak pendedahan tersebut dari kecil. Jadi apabila kita nak meletakkan duit di sesuatu tempat, unknown bagi kita, kan, tak tahu berapa nak dapat balik ni. Jadi kita berasa gentar. Ya. Itu dia Cik Harun, daripada pemerhatian saya sendiri dan sebagai seorang yang berjiwa untuk menguruskan investment dan menyuruh orang lain memulakannya, ya. Saya memahami kenapa
bakal-bakal pelanggan atau pelanggan-pelanggan sendiri merasa takut apabila benda itu tidak dapat nak digaranti. Ya. Ya, sebab itu ramai kita masuk ke skim-skim cepat kaya. Kerana di skim-skim cepat kaya, penipuan itu berlaku apabila dia digaranti. Akak tak payah buat apa, goyang kaki akak dapat 10% setiap bulan. Tidur duit mengalir. Tidur duit mengalir. Kenapa bangsa kita lebih suka dengan pakej sedemikian? Adalah kerana jiwa kita berasa takut untuk menghadapi pelaburan. Kerana tak sure berapa nak dapat, boleh ke tidak, tak sure benda tu. Kerana memang dari asalnya kita hanya bergantung kepada sistem makan gaji atau sesuatu yang memang memang tetap. Ya. Dan kat kalau situ. sebut tentang istilah 7 kemarau tu, 7 tahun yang akan datang, kita sebenarnya kalau kita lihat kenaikan harga adalah sebenarnya untuk stabilkan ekonomi untuk pada masa yang akan datang. Jadi untuk nilai mata wang supaya tak bersaing dengan negara jiran. Itu skop yang lebih luas sebenarnya. Jika kata kita minta harga market price sekarang untuk minyak contohnya kan, kita boleh lihat di negara jiran RM3 lebih. Kan? Jadi kalau kita nak minta 80 sen, di manakah duit itu nak seliter tau. Seliter banyak mana je. Satu mineral water. Tetapi nak masuk dalam motor kita, nak masuk dalam kereta, lori. Itu siapa yang nak membayar? Kerana kita dah biasa subsidi. Jadi ini kita nanti tak dapat nak mengecapi ringgit Malaysia berlawan dengan luar. Kerana apa? Kerana sistem-sistem yang tidak dapat memberikan kita 100% untuk maju ke hadapan. Jadi sebagai pengguna ni, kita lah sebagai rakyat Malaysia keseluruhannya, kita kena memang sentiasa kena bersiap siaga dalam soal kewangan. Betul. Dan kalau kita lihat daripada segi sejarahnya pun, kalau terjadi dulu masa tahun 95-97 di mana negara kita ada masalah ekonomi, rasanya waktu tu ramai yang kena buang kerja, siap diberi imbuhan lagi untuk diberhentikan. Betul. Jadi sepatutnya kita mengkaji dan belajar daripada situasi itu untuk kita lebih menyimpan. Bersedia tu dengan cara macam mana? Sebab ramai mungkin bila kata nak bersedia, okey boleh, saya nak buat apa meniaga, mesti difikir meniaga yang pertama sekali. Tapi ada lagi cabang yang lain sebenarnya. Banyak jenis pelaburan. Contohnya pada tahun 1997 waktu negara menghadapi ekonomi yang teruk lah waktu itu, 1997-98, saya telah mengejar pelabur-pelabur untuk melabur. Padahal situasinya dia baru kena buang kerja, tak ada duit dan sebagainya. Saya cuba daripada mana tempat untuk dia melabur. Apabila dia mula melabur kan pada waktu tersebut, di waktu dia menghadapi krisis, dia melabur. Hasilnya sangat baik pada sekarang. Dia telah mula menyimpan di waktu yang paling sukar untuk dia melakukan pelaburan. Jadi kita kena tukar minda, paradigma kita kena berubah. Walaupun kiranya hari ini kita makan gaji, tetapi kita kena mendedahkan diri kita kepada takaful, kepada penyimpanan, kepada bajet, kepada perkara-perkara yang akan membolehkan kita berdiri atas dua kaki kita sendiri pada suatu masa kelak. Tanpa pertolongan subsidi dan sebagainya. Itu yang penting, persediaan dan juga peringatan. Baiklah Puan Syuhaidah yang turut bersama dengan kita hari ini, bagaimana pula agaknya dengan persediaan yang patut kita lakukan secara keseluruhan juga, sebab yang kita dengar dari tadi tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, mungkin orang pertengahan. Sekarang ini keseluruhan, apa yang patut kita lakukan? Mungkin umumnya mereka patut beri kerjasama dengan kerajaan ataupun untuk diri sendiri, di pejabat atau keluarga ataupun apa sahaja. Okay. Alright. Kita tak boleh nak menghalang untuk kenaikan harga barang dan sebagainya, kerana sama ada kita suka atau tak, benda tu akan tetap berlaku. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita kawal untuk kita dan keluarga kita. Okey. Sebenarnya perbelanjaannya ada dua. Satu adalah perbelanjaan untuk perkara-perkara yang kita jangkakan, memang kita dah boleh expect. Contohnya anak sekolah, okey, minyak, petrol, duit makan dan sebagainya. Ni raya. Raya nak bulan datang, 7 bulan 6, bulan 7 ni, lagi 5-6 bulan. So kita dah boleh jangka dah pasti bajet akan datang. Raya, okey. Ada satu lagi perbelanjaan, ni ramai orang yang pandang enteng, perbelanjaan yang tak dijangkakan, seperti contoh kalau kita masuk hospital, kita akan mungkin hilang income kita, atau berlaku kematian pada ahli keluarga kita. Okey, ini perbelanjaan yang selalunya orang tak pandang. Maknanya kalau every month dapat gaji tu, dia hanya spend
untuk perbelanjaan yang memang dijangkakan. Kalau emergency dah tak tahu kat mana nak korek. Macam tadi Cik Harun tadi cakap, dia ada simpanan kat tempat-tempat yang tertentu. Sebab tu bila ada orang kata kenaikan harga dan sebagainya, dia tahu kat mana dia nak ambil. Sebab dia dah menyimpan, mungkin dalam 7 tahun lepas dia dah start buat simpanan tu. Okey. Dan salah satu perbelanjaan yang tak dijangkakan, yang ini mungkin orang kita masih lagi nampak benda tu macam agak skeptikal, adalah seperti macam perlindungan takaful, simpanan kita kan, insurance. Sebab di sini saya ada statistik daripada Kementerian Kesihatan. Okey, sebanyak 40,000 kes baru dikesan setiap tahun untuk penyakit jantung. Dan penyakit jantung ni adalah penyebab nombor 1 kematian rakyat Malaysia. So kita bayangkanlah kalaulah kita ditimpa seperti ini kan, ada tak kita punya channel duit yang nak tolong bayar untuk kita punya unexpected expenses, orang kata. Dan juga apabila kita tak dapat bekerja, dari mana pula nak masuk kita punya gaji bulanan, pendapatan bulanan daripada mana? Jadi dari sekarang kita dah kena fikirkan dan buat kira-kira, ya. Berapa banyak sebenarnya takaful yang kita kena purchase hari ini. Jika berlakunya perkara sedemikian, kita dan keluarga kita terjamin. Dahlah dengan keadaan ekonomi yang sebegini, segala barang dah mula naik dan sebagainya. Kita pun dah memang pening, orang kata fening-fening. Ramai kawan cakap fening-fening, pening kan. Nak memikirkan, nak mencukupkan bajet ini di dalam keadaan yang sihat. Bagaimana pula jika keadaan tidak sihat? Kat situ lebih kita kena berkira-kira. Okey doktor, baik, kita ada pemanggil di talian bersama dengan Hello, Assalamualaikum, ni Dr. Niki ya? Ya, saya. Waalaikumsalam. Siapa yang bercakap? Saya Haris. Haris. Dari Kelah. Hari ni nak cakap salam ceria tak? Salam ceria lah juga ya. Walaupun boleh topik juga. kurang menceriakan. Ceria, topik ni ceria. Oh, topik ni ceria. Okey, bagus. Saya biasa dengar lah ruangan ni. Biasa dengar ni kadang-kadang dengar sambil lalu. Tapi kadang-kadang rasa lebih nak tahu jugalah. Macam semalam ada ejen datang dan letak pamphlet kat saya. Benda ni dia cakap pelaburan yang ambil duit EPF kita, keluarkan, lepas tu masukkan dekat CIMB Bank, dan CIMB Bank akan laburkan duit kita. Ini pelaburan yang kepanjang lah. Dan contoh bila umur 55, dia akan masukkan bercampur faedah ke dalam EPF kita. Saya tak berapa pastilah sebab semalam masa tu pun saya tengah makan. Tapi bila saya tengok pamphlet ni, dia tulis unit trust. Jadi apa yang cakap semalam tu unit trust ke? Dan saya nak tahu benda ni bagus ke tak bagus. Okey. So jangka panjang lah. Thank you Haris. Terima kasih ya. Okey. Bagus sangat Haris ya kerana bertanya hari ni ya, mengambil peluang menelefon saya. Okey. Haris just tengok nombor tu dekat pamphlet tu, minta konsultan tersebut berjumpa anda, laburkan masa 1 jam untuk memahami betul-betul, tengok prospektus yang ada berkenaan dana tersebut. Dan insya-Allah jika ianya adalah amanah saham daripada sebuah bank yang terkemuka, dan juga minta tengok lesen yang berkaitan, minta dengan konsultan tengok lesen dia. Kalau dia seorang yang berlesen daripada suatu bank yang terkemuka, ada prospektus, ya insya-Allah anda di jalan yang betul dah. Sebab kita takut juga penipuan berlaku. Cuma unit amanah kita tak panggil faedah, kita panggil dividen dan bonus serta kenaikan harga yang ada dengan unit amanah tersebut. Memanglah unit amanah adalah salah satu cara yang paling senang untuk kita menghalang inflasi daripada makan duit kita banyak sangat. Tak boleh halang sepenuhnya, tetapi kita bolehlah, orang kata sebab apa, from unit trust double digit return, kita boleh dah tolak dengan inflasi yang memakan duit kita. Jadi little bit better untuk mempunyai satu unit amanah. Okey. Jadi katalah di antara mereka ni satu pelaburan pun tak ada lagi. Mungkin ada yang melabur untuk kesihatan, untuk kematian dan sebagainya. Pelaburan yang mana yang paling Dr. Niki letak nombor 1 ikut susunan? Kesihatan dulu ke, untuk takaful anak-anak ke, ataupun apa yang penting? Okey, dalam perancangan kewangan kita ada create, protect dan preserve. Create itu membina.
membina duit tu. Kalau kita kata membina duit tu, kita mesti lihat tahap keuntungan yang bakal kita perolehi. Ya. Jadi adakah kita bakal memperolehi 8%, adakah bakal memperolehi 10%, potensi pelaburan ya, adakah 20%. Jadi lagi tinggi potensi pertumbuhan, lebih baik bagi duit kita untuk kita nak curb the inflation factor. Ya. Jadi ingat kita nak kita nak create duit tu bagi banyak-banyak tumbuh ya. Kedua, kita juga kena protect dia, melindungi. Bukan melindungi duit tu, tapi melindungi diri kita. Contohnya, jika sekarang income kita 1 tahun adalah 100,000, jika hilang pekerjaan, tak boleh bekerja tahun ini, dari mana nak dapat 100,000? Kita beli takaful yang mempunyai 100,000. Kalau kita nak beli lebih banyak, kita kira, okey, kalau 10 tahun saya tak dapat bekerja, berapa saya kena beli? Dah 100,000 kali 10 lah, 1 juta takaful yang nak dibeli. Itu melindungi diri kita dan family kita jika income kita tak ada. Ya. Kemudian kita kena preserve, kita kena wasiatkan, make sure jika ada apa-apa terjadi pada diri kita hari ini, duit itu dengan mudah mengalir kepada anak-anak kita yang sekarang ni menanti kita memberi kewangan kepada mereka. Ya. Jadi kita kena establish benda ni, tiga-tiga ni serentak. Jadi kalau kita ada RM1,000, kita kena agihkannya. Of course wasiat sekali je kita bayar. Tetapi takaful dan unit amanah dan pembelian-pembelian aset yang lain itu tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu pun ada orang beli. Okey, pembelian aset tu ataupun property yang mana ada yang kata kalau barang yang tak susut nilai, walaupun kita tak ada cash, katalah sekarang dia ada tanah, dia ada rumah. Adakah itu satu langkah atau jalan selamat untuk jaminan dia? Kalau dia hilang pekerjaan, dia banyak rumah, dia tak ada cash. Jadi kita kena lihat segitiga kewangan, segitiga perancangan kewangan ya. Definitely cash is king. Kita kena ada tunai di tangan ya. Kerana itu adalah cara terbaik ya. Jadi kita ada segitiga kewangan. Paling bottom sekali ialah pembelian takaful. Untuk perancangan pada hari-hari yang kita tidak duga akan terjadinya suatu perbelanjaan besar seperti masuk hospital. Ya, itu adalah antara, ikut statistik, adalah antara kenapa ramai orang bankrupt di Malaysia menggunakan kredit kad untuk membayar kos hospital orang yang tersayang. Ya, jadi itu memang sebenarnya nombor satu untuk kita purchase dulu. Kenapa? Sikit saja, RM200 sebulan, RM300, RM500 dan sebagainya, boleh dapat berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu sistem pertolongan kewangan kepada kita. Alright? Kita beli takaful dulu. Nombor 2, create. Maknanya simpan duit. Simpan, ingat tak Dr. Niki kata, simpan berbagai tabung. Sebab banyak benda kita tak simpan. Education anak-anak. Anak kalau ada 4, dah 4 orang. Kita kena bajet, betul? Diri kita sendiri, kita nak persaraan is number 1. Sebab satu hari nanti pasti bersara, pasti tak ada income yang aktif masuk ke akaun kita. Jadi kena create passive income. Mesti nak simpan duit untuk persaraan kita ya. Dan selebihnya bila dah ada tunai di tangan, reserve adalah 6 bulan gaji sehingga 36 bulan gaji. Itu tadi mungkin Cik Arun ada simpan tu tadi. Kan? Simpanan reserve sendiri kena ada. Selepas itu okey, kita punya rumah, harta nak, barulah perkara-perkara lain yang kita panggil bukan investment cair, investment geras. Seperti emas, rumah, office, tanah ya. Yang itu susah nak dijual sebab kena ada pembeli menunggu. Jadi kalau kita terdesak, kita tak boleh nak dapat duit instantly. Betul. That's why tunai masih king ya. Baik Puan Syahidah, dalam masa yang berbaki ni mungkin ada tip-tip atau pesanan kepada pendengar kita untuk persediaan kita sebagai seorang pengguna. Okey, saya suka untuk menggalakkan terutama sekali kepada mereka yang masih muda, lingkungan 20-an dan 30-an, start buat anda punya protection, create takaful, plan takaful. Anda kerana lebih murah bila anda muda. Kerana lagi awal anda start,
lebih murah dan coverage anda atau sum covered tu jumlah Lebih lump sum lebih besar. Okey. Dan pada mereka yang dah pertengahan tu bukan orang kata dah terlambat, masih boleh mulakan lagi. Okey. Tetapi yang paling penting adalah kita kena tetapkan matlamat, kita kena buat kira-kira pada penghujungnya by the time kita 55 60 berapa yang kita nak pakai. Dan kita akan kira daripada sekarang berapa yang perlu disimpan untuk mendapat satu jumlah lump sum by the time kita bersara. Kerana selepas bersara, kalau kita tanya orang yang dah bencin, kalau boleh semua orang dah tak nak kerja. Semua orang dah tak nak, terpaksa nak kerja jadi guard ke, bawa teksi semula ke. Kalau boleh nak orang kata menikmati kehidupan setelah 20-30 tahun bekerja. So nasihat saya adalah pastikan anda merancang dan tengok balik tahap kewangan yang anda ada sekarang, mana-mana yang perlu untuk ditingkatkan. Okey. Dan saya sendiri ingin membantu pada mereka-mereka di luar sana, kalau sesiapa yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan perundingan kewangan secara percuma, okey, boleh menghubungi saya di talian 012 92 66 721. Okey. InsyaAllah saya sedia membantu. Baik. Masa yang terhad ini, Dr. Ya, Niki. dari saya mudah sahaja. Tindakan dan respon yang positif kita hari ini akan menghasilkan kejayaan. Tak ada guna kita nak marah atau blame atau berontak orang lain kerana terlewat nanti untuk kita mendapat kejayaan, ya. Baik, terima kasih banyak doktor. Dan terima kasih Puan Syahada dapat bersama kita pada ruang ini pada hari ini. Banyak kita dah belajar tentang ekonomi dan juga persediaan kita sebagai pengguna. Betul. Terima kasih kepada Dr. Niki Syuhada dan juga Puan Syuhada, mentor kewangan kita dalam Bijak Wang. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.